Kak ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi petang ni sambil tunggu anak sekolah ni. Baru balik kerja ke? Sihat ke? Dah makan ke? Sambil relax ni. Jom kita tengok passport ni rumah. Proses rumah ni ambil masa. Jom kita tengok sebab apa. Heran juga tu, lama sangat tu. Nak beli rumah ni lama sangat. Proses dia pasal apa kan? Jom kita nak tahu sikit. Sabar sikit. Pasal apa ni ambil masa sangat. Okey. Jom kita masuk dulu. Kita share lah dekat kawan-kawan kita. Kok lah nanti lepas nak beli rumah kan? Mana nak tahu satu-satu hari nanti lepas nak beli rumah lepas dah bersedia dah. Jom. Sebelum tu kita cerita apa dia dokumen yang ada dokumen apa yang kita nak sediakan untuk beli rumah. Supaya proses jual beli rumah tu taklah ambil masa lama. Okey. Hai, jom kita masuk. Duk rehat-rehat sambil tengoklah kat properti. Duk beletak ni. Kat properti duk beletak pasal beli rumah Beli rumah ni pasal apa ambil masa sangat. No ada kadang-kadang sampai owner marah. Pembeli pun marah pasal apa lambat sangat. Ni nak cerita sikit berkenaan dengan proses jual beli rumah ni. Lama mana? Melibatkan berapa lama? Melibatkan siapa yang jadi ambil masa sampai lama sangat ni? Jom kita nak cerita. Okey, jom kita masuk dulu. Kok lagi ada orang nak dengar, ada tanya nak beli rumah. Boleh cari akak properti. Akak properti tolong bantu carikan rumah yang berkenan, yang mana, area mana, bajet berapa. Boleh cerita dekat akak properti, insya-Allah akak properti akan bantu anda semua untuk dapatkan rumah. Jom. Okey. Okey. Hai, siapa yang baru masuk? Jom kita share dekat kawan-kawan. Tag kawan-kawan ke? Jom kita live. Kat properti tunggu anak nak balik sekolah ni, sambil tunggu ni kita nak cerita sebab apa ambil masa sangat rumah yang dah ambil masa untuk settle semua. Okey, cerita dia macam ni Okey, kalau kita nak tahu proses mula-mula ni kita melibatkan mula-mula kita nak pergi tengok rumah. Lepas kita pergi tengok rumah, tu kita berkenan rumah tu, kita buat permohonan loan. Ambil loan pun ambil masa jugalah. Sebab dia nak tengok dokumen. Dokumen kalau elok, kalau banyak ni dokumen-dokumen yang tak lengkap, jadi dia minta dokumen. Dia minta dokumen-dokumen tu dekat pembeli. Jadi pembeli tu kena sediakan. Jadi masa nak sediakan tu, maksud dia pembeli tu mestilah ambil masa sikit nak sediakan dokumen. Contoh kata surat pengesahan majikan. Surat pengesahan majikan bukannya pembeli yang keluarkan sendiri kan. Mestilah majikan. Jadi bila majikan tu faham-fahamlah dia kena ambil masa. Jadi dekat situ pun dah ambil masa dah kat situ. Okey. Dah dapat dokumen semua, bank pula nak proses.
Bila bank nak proses ni, kita tahu sajalah kerja bank. Bukan kita seorang saja nak beli rumah, ramai lagi yang nak beli rumah kan. Jadi kita kena adalah ikut orang panggil apa? Ikut step-step dia. Ikutlah. Maknanya kita kena beratok dululah. Dah lah dokumen kita tak lengkap. Lepas tu kita pun ni dokumen tu kita baru bagi. Jadi lepa pun proses ikut peringkat-peringkat. Okey, dah bagi dekat bos lepa dah bos lepa pun dah lulus dah. Lepa sign. Tunggu pula HQ pula. Itulah kan. Jadi ambil masa juga dekat situ. Tapi kalau dokumen lengkap semua, lebih kurang 2 hari 3 hari memang confirm. Kalau kita memang orang yang berkelayakan, dia tengok gaji pun semua okey, sat saja loan tu lulus. Lepas tu kita tengok pula, lepas dah bank kata lulus je lah. Tahniah, anda dah berjaya beli rumah impian dengan harga sekian-sekian kan. Lepas tu proses kita bagi dekat lawyer. Masa tu dekat lawyer tu, sebelum bagi kat lawyer, pembeli kena sign dululah loan agreement tu dekat bank. Lepas tu baru kita bagi hantar dekat lawyer. Masa lawyer tu lah macam-macam lah lawyer buat kerja. Jadi kita janganlah marah dekat lawyer, sebab lawyer memang buat kerja. Cumanya lawyer buat kerja ni banyak peringkat yang dia kena hadap. Maksud dia kena hadap siapa? Bank belah penjual. Lepas tu mahkamah, pejabat tanah. Jadi apa dia? Majlis bandaran. Jadi banyak peringkat yang dia nak kena hadap. Jadi kita bagi masa dekat lawyer ni untuk buat kerja dan proses-proses depa lah. Okey, akad properti tak tahu kerja depa tu macam mana, tapi apa yang akad properti tahu, proses ni melibatkan semua pejabat tanah, majlis bandaran, mahkamah, lagi apa dia, bank pembeli, bank penjual. Jadi banyak benda yang depa kena buat. Jadi proses tu yang jadi makan masa, ambil masa. Jadi proses tu ambil masa hingga antara 6 ke 8 bulan. Kalau kata 4 bulan tu adalah bonus lah. Bonus untuk percepatkan. Ada juga yang dah siap 4 bulan boleh settle, ada. Itu maksud dia tak ada masalah apalah. Kalau melibatkan faraid, kalau melibatkan apa dia lagi, sekatan semua tu, maksud dia memang yang tu memang ambil masa. Jadi kita jangan salah sangka kalau kata orang kata pasal apa ambil masa lama sangat. Yang tu lah proses melibatkan semua tu. Maknanya kalau kata nak beli cash pun bukan hari ni beli dapat kunci terus boleh duduk. Dia pun ambil masa juga. Lebih kurang 3 bulan ke 2 bulan macam tu. 2 ke 3 bulan. Kalau cepat tu maknanya lagi bagus lah. Tapi proses-proses yang melibatkan pejabat tanah, badan kerajaan ni, sebab semua satu rakyat Malaysia ni kita semua kita berhimpun, kita duduk kat satu, kita tumpu tempat yang berkaitan, tempat-tempat pejabat kerajaan ni. Jadi proses tu yang jadi melibatkan dan ambil masa. Jadi kita kena faham semua tu. Jadi jangan salah sangka, jangan salah faham kata lawyer tak buat kerja. Lawyer memang buat kerja, cuma ambil masa. Ya. Hai Munit, apa khabar? Okey, jom share. Okey, kita nak cerita pasal yang tu lah. Yang kata pasal apa lama sangat ni sampai ada yang marah-marah, ada yang macam tak puas hati, dekat ejen sekali kena. Macam tu lah. Sebenarnya ejen ni hanya pemudah cara untuk proses jual beli rumah. Kita serah kat lawyer, kita dah semua buat kerja dah. Tapi kalau lambat, kita tak boleh nak inilah, kita bukan tak boleh tolong, kita cuba follow up. Tapi kalau lawyer pun dia ada peringkat proses dan proses dia, jadi kita tak boleh nak bantulah yang tu. Tapi kalau nak minta nak minta akad properti ataupun perundian tanah sebagai nak tanya sebagai pemudah cara, tak ada masalah, sebab kami memang perundian tanah sebagai pemudah cara orang tengah untuk ni bagi senang kerja. Jadi kalau tak ni lawyer pun tak sempat nak jawab, insya-Allah bagi je perundian hartanah, tolong jawabkan. Macam itulah kerja perundian hartanah. Jadi mesti nak tahu dokumen apa yang senang bagi loan lulus. Jom kita tengok. Okey, kalau kata orang yang bekerja sendiri kan,
kita perlukan dokumen apa? Mestilah dia nak tengok salinan IC, lepas tu SSM. SSM pun dia tengok berapa tahun kita bisnes. Lepas tu kita tengok apa dia lagi? Bank tengok apa lagi? Bank statement penyertaan akaun semasa selama setahun. Diorang tengok berapa lama kita kerja. Berapa lama kita beroperasi bisnes kita tu. Dia tengok selama setahun perjalanan dia tu. Kalau nak cantik tu hari-hari ada keluar masuk, memang cantik, memang bank tengok. Okey, orang yang bisnes ni bank dia tengok memang tengok betul-betul lah. Dia bukan tengok gitu je. Lepas tu dia tengok income tax berapa lama kita daftar dengan income tax, setahun ke 2 tahun ke, baru nak beli rumah tu baru daftar. Tak boleh juga kan, sekurangnya 2 tahun atau 3 tahun macam tu. Kan. Lepas tu dia tengok penyata kita declare income tax tu berapa. Itulah kalau kata nak cepat, bagilah dokumen lengkap-lengkap, cepatlah perjalanan proses jual beli rumah tu. Kan? Okey. Lepas tu kalau orang yang bekerja swasta. Okey, orang bekerja swasta ni dia nak surat pengesahan majikan. Lepas tu IC mestilah kan. Lepas tu IC. Betul IC. Lepas tu apa dia lagi? Penyata gaji 6 bulan sekurang-kurangnya 6 bulan. Lepas tu penyata akaun gaji masuk tu dia nak tengok juga tally ke dah. Lepas tu mestilah EPF dia nak tengok ada dah EPF. Jadi kalau siapa yang teringin nak beli rumah, carilah pekerjaan, bukan kata tak bagus. Semua pekerjaan ni kita mesti nak cari yang elok. Tapi kalau kita nak miliki rumah, kita plan daripada awal siap-siap 6 bulan awal cari yang tempat kerja yang ada EPF, yang nampak kukuh, company yang kukuh, dan ada slip gaji, dan gaji masuk dalam bank. Okey, kalau ada EPF pun dah boleh dah. Okey, sekurang-kurangnya gaji tu 2,500 dan ke atas. Jadi akak property boleh kata hari-hari duk buat live lah ni. Boleh follow di Izan jual beli rumah. Dan hartanah boleh tengok senarai rumah yang nak jual. Tiap-tiap hari akak property update. Lepas tu akak property sentiasa buat live berkenaan dengan hartanah. Boleh tengok dalam YouTube Zainizat Abdullah. Boleh tengok dalam tu. Akak property cerita pasal hartanah ni, akak property share macam mana nak bagi loan tu cepat dan mudah lulus. Jadi selalulah follow Izan jual beli rumah dan hartanah. Jangan lupa subscribe Zainizan Abdullah. Dalam tu banyak info-info yang akak property bagi tahu. Okey. Jadi kalau siapa yang berminat nak beli rumah di belah Sungai Petani, akak property insya-Allah boleh bantu. Cik Lisa, hai. Salam kenal, salam property. Gaji 2,500 basic ke kak? Okey, kalau campur dengan OT pun boleh. Kalau campur dengan OT, kalau ada gaji campur dengan OT 2,500 ataupun ada commission 2,500, boleh. Tapi kita tengok komitmen juga. Contoh kata gaji 2,500, komitmen dia ada rata 500 saja. Maksudnya dia layak beli rumah 200,000 ke bawah. Macam tu kira dia. Sebab kos sara hidup dia bank dia tolak lebih kurang 800 ke 1,000. Dulu sebelum PKP bank tolak 1,200 kos sara hidup. Jadi kita tengok contoh kata gaji 2,500, ada komitmen rata 500. Lepas tu kos sara hidup 1,000, maknanya ada baki lagi 1,000 kan. Jadi rumah yang dia layak beli adalah 200k ke bawah. Macam mana nak tahu bulanan rumah tu berapa? Okey, contoh kata rumah tu harga 200,000. Yang ni anggaran 200,000 darat dengan 5, jadi dapatlah 1,000. Macam tu lah. Kalau kata rumah 150k kali dengan 5 dah lebih kurang dapat 750. Macam tu kiraan dia. Jadi kita boleh buat kiraan kita boleh kira kelayakan kita sendiri. Jadi tak payah nak ni. Tapi kalau rasa tak tahu macam mana nak check kelayakan, mai akak property boleh bantu macam mana nak tolong kira kelayakan dan boleh bagi tahu kat mana dan area dan bajet berapa. Tapi kalau nak habaq siap-siap, kalau kata rumah bajet 200k ke bawah, di Sungai Petani banyak.
Di Bertam hari ni ada satu. Di Bertam Perdana 235k. Kalau nak kena laju-laju. No. Teres teres di Bertam Perdana. Memang segak lah. Kalau nak WhatsApp Akak Property, insyaAllah Akak Property akan bantu macam mana nak cek kelayakan. No? Okey. Okey, boleh share dekat kawan-kawan. Kok-kok lah mereka berkenan nak beli rumah ataupun kok-kok nanti nak beli rumah, boleh prepare daripada 6 bulan pada sekarang. Susun elok-elok. Kalau siapa buat bisnes tu buat bagi cantik kan, keluar masuk, duit keluar masuk tu bagi elok. Lepas tu insya-Allah insya-Allah apa pihak bank takkan tolak punya. Nah. Okey, kalau siapa yang gaji lebih kurang dalam 1,800 tu, cubalah. Cuba bagi cari pendapatan lain tapi bagi ada rekod. Bagi ada rekod, ada SSM, ada simpanan, tunjuk bukti kat bank. Sebab lo ni kalau kita nak beli rumah, kita kena kawan baik dengan bank. Maksudnya bila kita kena kawan baik dengan bank, kita kena ikut apa yang bank nak. Kan? Jadi kalau kata nak beli rumah, walaupun harga rumah 100,000, bank tengok semua tu. Bank tengok adakah kita ni mampu bayar kat dia tiap-tiap bulan. Jadi kita ni kalau nak beli rumah, berkawanlah dengan bank. InsyaAllah bank dia takkan ragu-ragu kalau dia tengok kita punya bayaran cantik. Lepas tu kita ada komitmen. Kita ada komitmen tapi kita bayar elok-elok. Kita ada gaji 2,500 pun. Tapi kita komitmen kita tak tinggi. InsyaAllah bank ni. Okay, Cik Lisa, insyaAllah Kak. Terima kasih. Sama-sama. Okay, boleh share dekat kawan-kawan. Boleh tag kawan-kawan. Kok lepas nak beli rumah. Okay. Lah ni dah pukul 6.05 minit. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh WhatsApp Akak Property. InsyaAllah Akak Property boleh bantu. Ataupun kalau rasa nak beli rumah, ataupun ingin nak di perundangan tanah macam Akak Property pun boleh. Akak Property boleh bantu. Okey, kalau kata tuan rumah kat sini kok lah ada tuan rumah yang sedang menonton Akak Property buat live, boleh WhatsApp Akak Property. InsyaAllah Akak Property boleh bantu uruskan jual beli tu. Akak Property jadi sebagai pemudah cara, tak perlu dah tuan-tuan rumah duk melayan pembeli yang nak beli. Biarlah kami Akak Property ni cek kelayakan dulu sebelum pi tengok rumah. Bawa pi rumah tuan-tuan. Kok lah mana kita nak tahu kan. Kadang-kadang kita tak salahkan pembeli. Pembeli ni dia nak beli rumah tapi kalau gaji dia 1,500 dia tak tahu. Dia tak tahu prosedur bank. Jadi biarlah bagi Akak Property sebagai perundangan tanah yang uruskan jual beli tu. Tuan-tuan rumah ni duduklah buat kerja macam biasa. Jadi Akak Property yang tolong kira kelayakan, tolong bawa view, tolong submit dokumen proses loan, tolong serah kat lawyer, semua bagi Akak Property yang buat. Tuan rumah ni duduk rumah, duduk rumah tunggu keputusan saja. Yang tu je. Tak perlulah saat nak fikir kata nak cari buyer, saat lagi kata nak bawa view. Kita pun tak tahu siapa dia yang layak ke tak layak. Jadi kalau bagi dekat Akak Property, insya-Allah Akak Property akan bantu uruskan jual beli rumah tu. Sama juga dengan pembeli. Kalau ada pembeli yang dah ada rumah yang berkenan, boleh Akak Property bantu uruskan sampai lulus, insya-Allah. Tak janji bulan dan bintang, tapi kalau ada rezeki tu, insya-Allah tak ke mana kan. Dah tertulis dah kalau rezeki kita. Jadi kalau rasa macam tak berapa nak layak lagi tu, 6 bulan pertama ni buat bagi cantik je akaun tu. Kalau siapa yang tak ada komitmen, boleh ke beli rumah? Tu pun soalan ada orang tanya juga. Tak boleh. Susah sikitlah. Ni bank dia nak bagi kelulusan. Sebab apa? Sebab dia tengok kita tak ada sejarah perjalanan bayar tu. Depa nak tengok kita ni kategori orang yang senang bayar ke, orang yang susah bayar ke. Jadi depa tak berani nak ambil risiko. Jadi mula-mula ni belilah kereta ke, personal loan ke, kereta mungkinlah bulanan dia tinggi, personal loan ke, try tengok nak bagi nampak kata ada komitmen tu.
Jadi kalau ada komitmen satu sekurang-kurangnya tu, ada potensi lah untuk lulus. Macam tu nah. Okey, hai siapa yang baru masuk, jom share dekat grup ataupun tag kawan-kawan. Mana tahu nanti kawan-kawan nak beli rumah ataupun kita nak sendiri nak beli rumah akan datang. Mesti semua orang ada impian nak beli rumah kan. Tak terkecuali dengan Agak Property. Walaupun Agak Property jual rumah, Agak Property tengok rumah orang memang geram. Memang segok-segok kan rumah. Yalah, kita mesti ada impian bila kita tengok rumah orang. Rumah tu depa dengan ada tepi tu ada tanah, macam rasa macam nak tanam pokok dah la tu juga. Apa tengok depa renovate, memang segok lah. Kan. Tapi nak habaq lagi, kalau rumah yang tak ada tingkap pun tetap ada nilai. Macam itulah. Dan itulah rumah tu, sebab tu rumah tu bernilai. Walaupun dia tak ada tingkap, tak ada bumbung, tetap ada harga. Tak sama dengan kereta. Jadi kalau kelayakan kita setakat 100k, kita cuba tengok kod-kod lah, mana tahu ada rumah yang harga 100k tapi susah lah nak dapat kan. Tapi kalau ada rumah yang 150k ke atas, kita nampak macam jauh daripada tempat kerja kita, tapi tak apa, tak ada masalah, kita beli dan kita buat sewa dulu pun tak apa, ataupun kita duduk pun tak apa. Sebab 150k ni hari ni, tahun depan bukan harga 150k dah. Mungkin dia akan naik dalam 160,000, 165,000. Dia ikut kawasan. Dan kalau siapa yang renovate dan hot area pula tu, lagilah tinggi dia punya harga. Macam itulah bank tengok nah. Okey, contoh kita macam Agak Property beli dulu di Sungai Petani hot area. Harga dulu 100,000 je. Tapi law ni dah berapa tahun 10 tahun, 11 tahun. Dah jadi 260. Macam tu lah. Ni maknanya buruk mana pun rumah tu, tak segok, tak lawa pun, tetap ada nilai. Lagi kita tunggu lagi lama, lagi harga naik. Sebab tu kita jangan merungut. Pasal pun rumah tinggi, harga tinggi sebab semua orang nak beli rumah kan. Buat apa kita beli rumah dengan ni kalau harga jatuh, mesti harga rumah mesti tetap naik. Akan tahun-tahun kenaikan dia 10k, 5k setahun, wajib naik. Jadi kalau kita masih duk tunggu-tunggu lagi, tak tahulah sampai bila. Jadi kalau rasa kita layak setakat 150k, belilah dulu kan. Beli dulu, nanti buatlah sewa dulu, buat pelaburan dulu. Nak buat sewa pun, jangan ambil cash. Jangan ambil cash. Buat sewa tu, buat agreement bagi cantik. Ni, duit sewa pun masuk dalam akaun bank, sebab nanti bank akan dikira sebagai pendapatan. Jadi kalau kita nak beli rumah kedua pun, bank akan tengok, oh ni rumah yang satu lagi ni dah ni ada maksudnya ada orang lain yang bayar. Jadi dia tengok komitmen kita tu tak nilah. Jadi tak tinggilah, sebab rumah yang kita pertama yang kita beli, walaupun masa tu kita layak 150k, kita beli rumah kedua, tapi yang rumah pertama tu kita buat sewa. Kemudian bulan-bulan pun dia bayar masuk dalam akaun elok, kita buat agreement elok, yang tu ada chance untuk beli rumah kedua. Jadi yang tu kita jaga. Biar pilih rumah harga 150k pun, walaupun tu bukan rumah impian kita, tapi biar orang lain yang tolong bayar. Cerita dia macam tu. Jadi jangan duk harap, jangan kata gaji 2,500 tapi nak beli rumah 400,000 kan. Memang tak layak lah. Sebab bulanan dia, kalau rumah 400,000, bulanan dia berapa? Darat dengan 5 jadi 2,000. Jadi kalau rumah 400,000 memang kita tak layak lah, sebab gaji baru 2,500. Jadi mula-mula kalau kita layak 150k pun, belilah 150k. Kan, tak salah pun. Cuma kita jadikan dia sebagai punca pendapatan yang rumah pertama tu. Walaupun kita rasa jauh lah kita nak duduk, tak apa, kita buat sewa. Ataupun kita buat homestay. Kita ada target-target kita lah. Jadi takkan kita nak beli rumah satu je, mesti kita nak beli rumah kedua, rumah tiga, rumah keempat kan. Macam tu lah. Okey. Hai siapa yang baru masuk. Ramai pula hari ni, petang-petang ni sambil duduk tunggu anak pergi sekolah. Jadi kalau kata ada rumah yang nak jual,
Ataupun ada rumah yang tanya nak beli tapi nak suruh Akak Property uruskan, insya-Allah boleh WhatsApp je Akak Property. Akak Property akan bantu uruskan jual beli tu. Tak kisahlah di mana pun. Walaupun Akak Property duduk belah utara, tapi kalau ada rumah yang belah Penang ke. Tapi kalau belah utara ni lagi bagus kan. Kalau jauh ni adalah cara dia. Sebenarnya tak kisah pun kat mana. Okey, kalau nak jual rumah pun, kalau kata di belah Perak ke, belah KL ke, kalau ada rumah, insya-Allah Akak Property boleh bantu uruskan jual beli tu. Okey. Nak tak keluar lagi. Okey. Kalau siapa yang ni boleh follow YouTube Zainizan Abdullah. Akak Property selalu juga masuk dalam tu berkenaan dengan hartanah dan ni yang lain-lain lagi boleh follow dekat Zainizan Abdullah. Tengok di situ dan boleh follow, boleh like Boleh like Izan jual beli rumah dan hartanah, sebab dekat situ Akak Property sentiasa update rumah yang nak jual. Ada yang harga 150k, ada 120k, hati jual dah. Sat je orang sambak. Orang tengok gambar tu yang berkenan. Ni ada satu 70k di flat Tenggiri. Flat Tenggiri fasa E ke. Ada satu. Tu kalau kata lambat-lambat tu habislah. Ni pun ada satu di Bertam Perdana 235k. Yang tu pun kalau lambat-lambat laju habis ya. Lepas tu kluster di Bandar Putera Bertam 200k. Kalau kata nak tu kena WhatsApp Akak Property cepat-cepat. Akak Property check kelayakan. Kalau kata okey, jom kita proceed, kita pergi tengok rumah dulu. Berkenan banyak booking, kita loan rumah tu je. Akak Property tolong uruskan loan rumah. Yang tu je. Okey, setakat tu saja untuk petang ni. InsyaAllah Akak Property akan share lagi berkaitan dengan hartanah. Kita akan jumpa lagi dari masa ke semasa. Jangan lupa nak beli rumah, nak jual rumah, nak jadi peneroka hartanah, mai Akak Property bantu. Akak bukan hantu, Akak cuma nak bantu. Okey, bye-bye hampa.